Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Baik, kita membawa kepada rombakan kabinet. Rombakan kabinet dijangka esok. Satu notis bernama kepada media menyatakan lantikan baru akan mengangkat sumpah kira-kira 2:30 petang di Istana Negara. Satu pengumuman dijangka akan dibuat sebelum acara tersebut. Terdahulu hari ini, laporan The Star memetik sumber yang menyatakan rombakan membabitkan beberapa kementerian dan lantikan melibatkan muka baru serta ahli parlimen yang lama. Selain itu, seorang pegawai kepada Perdana Menteri dalam capaian di X berkata rombakan tersebut akan dibuat tak lama lagi. Namun tidak menyatakan secara terperinci. Sebelum ini, Anwar membayangkan rombongan itu akan dibuat sebelum akhir tahun ini. Pada masa ini, jawatan Menteri Perdagangan masih tidak diganti setelah kematian Allahyarham Salahuddin Ayyub pada Julai lalu. Selain portfolio itu, Anwar turut berdepan desakan dari beberapa pihak agar menggantikan menteri yang dilihat tidak menunjukkan prestasi yang baik, termasuk daripada PKR. Ada juga gesaan agar Anwar yang turut memegang portfolio keuangan melantik Menteri Keuangan kedua agar dia boleh memberi tumpuan kepada tanggungjawabnya sebagai Perdana Menteri. Baik. Setelah saya teliti, tuan-tuan, dakwaan mengatakan bahawa rombakan itu akan berlaku, betul ada. Kita tak menafikan akan berlaku rombakan. Paling kurang kerana yang pertama berkemungkinan besar, ini telahan saya, setelah saya teliti, benda ini agak ditimpan secara rahsia yang orang kata apa, secara rapi. Okey, rahsia ini disimpan secara rapi. Semua orang boleh meneka dalam WhatsApp group kata yang ini jadi menteri, yang tu jadi menteri, menteri ni tukar kepada menteri ni, menteri ni tukar kepada menteri ni. Hakikatnya tak ada siapa tahu kecuali Perdana Menteri. Hakikatnya, tak ada siapa tahu kecuali Perdana Menteri yang tahu. Mungkin beliau bertanya kepada presiden parti yang lain, apa orang kata, dia punya pendapat dan sebagainya, nama dan sebagainya, tetapi hujungnya keputusan untuk menggantikan menteri-menteri tersebut adalah kepada apa orang kata, di atas Perdana Menteri. Paling kurang yang boleh kita lihat esok. Sebab esok bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menghadap Yang di-Pertuan Agong. Dan selepas itu beliau akan membuat pengumuman. Pagi esok berkemungkinan beliau akan menghadap Yang di-Pertuan Agong. Kemudian setelah itu kira-kira pukul, kalau kita lihat tadi, kira-kira selepas itu pukul mungkin dalam pukul 10-11 setelah berkenan Yang di-Pertuan Agong, maka beliau akan mengumumkan jemaah menteri yang baru kalau sekiranya ada perubahan yang besar. Okey. Dan lepas itu 2:30 akan angkat sumpah. Kalau ikut notis kepada bernama tadilah, kalau benar dakwaan demikian. Baik. Paling kurang hanya akan ada pertambahan satu, iaitu Menteri KPDN HCP akan digantikan oleh salah seorang pimpinan amanah yang akan diangkat menjadi Menteri KPDN HCP. Paling drastik, tuan-tuan. Ini paling drastik. Ada beberapa. Yang pertama, Kementerian Wilayah akan ditubuhkan semula. Maka bila Kementerian Wilayah ditubuhkan semula, bermakna akan ada Menteri Wilayah yang baru. Dikatakan ada beberapa nama yang telah diletakkan sebagai di situ. Antaranya yang disebut Dr. Zaleha, antaranya Fahmi Fazil, itu antara yang disebut. Okay? Saya bukan mengatakan ya atau tidak, tapi ini kemungkinan kementerian itu dilantik, ada kemungkinan orang ini ataupun orang lain. Itu yang pertama. Kementerian baru ataupun menteri baru yang mungkin dilantik juga adalah Timbalan Menteri Keuangan yang kedua. Yes, betul. Timbalan Menteri Keuangan kedua akan ada lantikan berkemungkinan. Ini saya tidak mengesahkan ataupun saya tidak menafikan. Menteri Keuangan kedua dilihat akan dilantik. Cuma isunya ada yang meletakkan Datuk Johari Gani di situ. Persoalan dia, adakah Datuk Johari Gani ni sebagai team player kepada Presiden UMNO atau tidak? Itu je. So, kalau dia dilihat sebagai tidak, dan sekarang ini seems that way, bahawa dia bukan team player kepada camp Zahid Hamidi, maka agak sukar untuk beliau nak jadi Menteri Keuangan kedua. Kalau benar kementerian ini diwujudkan. Itu persoalan. Nah, kalau tidak ada, kalau bukan dia, maka siapa yang lebih layak? Ada yang mengatakan Rafizi Ramli. Tetapi agak sukar untuk nak katakan demikian kerana kalau kita tengok dalam kerajaan gabungan, agak sukar, bukan mustahil, untuk kita meletakkan dua menteri daripada parti yang sama
di dalam satu kementerian yang sama. So kalau Menteri Keuangannya sudah daripada Parti Keadilan, timbalan menterinya juga ataupun Menteri Keuangan kedua juga daripada Parti Keadilan, agak payahlah. Agak payah kat situ. Walaupun secara praktikalnya boleh. Nah, ada yang kata ada teknokrat dan sebagainya. To be honest, kalau saya tak setujulah kalau lantik teknokrat tersebut. Kita dah pun lantik teknokrat. Dah adalah lantik bukan ahli parlimen dah, senang cerita. Bukan teknokrat tapi bukan ahli parlimen. Nah, ada tak pemimpin ini ekstrim Yang tadi ekstrim tu tak ada perubahan apa kecuali Menteri KPDN je ditambah tu je. Yang ni ekstrim satu N lagi. Iaitu kementerian-kementerian tadi perubahan banyak. Antara yang disebut di dalam list tersebut, ada banyak list lah. Antara yang disebut Menteri Kesihatan, Menteri KPDN of course macam kita tadi, Menteri KKD, ada juga Menteri Pendidikan, disebut juga Menteri KDN. Pelbagai spekulasi-spekulasi yang berada di pasaran sekarang ini. Baik. Now, saya kata macam ni lah. Yang pertama sekali kita tunggu esok lah. Siapa yang nak kena tukar, siapa yang naik. Ada yang kata Dr. Mazli akan naik menjadi menteri. Saya boleh kata tak lah. Dr. Mazli tak. Tak naik jadi menteri. Buat masa ni tak lah. Kita tahu akan datang. Tapi untuk esok menyerombakkan tak ada. Mazli Malik tak naik. Tapi tak tahulah kalau ditipu aku. Kan, Mujahid mungkin tak naik lah. Bukan. Tak, ini saya nak cerita secara umum saja. Ni bukan kata dia ni tak bagus. Bukan. Ini adalah bidang kuasa prerogatif Perdana Menteri. So, bila Perdana Menteri mengatakan sedemikian, ini keputusannya, ini yang kabinetnya, maka kita terima. Tetapi setahun ini kita boleh kata bahawa mereka telah melakukan tugas dengan baik. Ini bukan kita nak mengampu, tuan-tuan. Kita tengok data. Kalau kita tengok hari ni, kejap. Inflasi kita turun. Kadar pengangguran menurun. Mata wang kita mengukuh. Pelaburan tertinggi sejak 10 tahun. Pelancongan 26 juta, lagi tinggi daripada Thailand, lagi tinggi daripada Indonesia. So, fundamentalnya kita bermula dengan satu langkah yang baik. Cuma mungkin cara kita nak sampaikan kepada rakyat, dia tak rasa berkemungkinan. And kita tak salahkan rakyat pun. Persepsi dia dan apa yang dia rasa. Namun, benda ini akan take effect pada tahun hadapan. Tahun pertama, mengenal pasti masalah, laying out the plan, kita buka peta kita macam mana nak selesaikan masalah. Tahun hadapan, kita selesaikan masalah tersebut. So, siapa lagi? Ada senator yang naik. Ada nama Dr. Zul naik. Ada nama seperti 2-3 orang teknokrat naik. Saya tak nak sebut nama teknokrat tersebut sebab, yelah, kita tak sebut lah kan. Ada nama naik. Kalau benar demikian, mungkin malam ini Perdana Menteri akan call dia orang lah. Siap sedia esok, gosok baju, pergi. Tapi kita tak tahu. Saya personally, kalau tanya beberapa orang pimpinan tertinggi, yelah, dia orang pun macam itulah. Cuma interestingnya, tuan-tuan, kita kata kalaupun berlaku rombakan, bagi saya it's for the best. Bukan sebab mungkin orang sebelum ini tak kompeten dan sebagainya. Mungkin kerana dia dilihat lebih baik di tempat lain. Tahun pertama ni ujian. Kita pun tak tahu sebab kita tak pernah jadi kerajaan. Kita tak tahu sebab kita tak pernah jadi kerajaan. So, kita letak orang ni di situ dan sebagainya. Kita letak, kita position. Mungkin setelah kita lihat, kekuatan dia kat sini. Kekuatan ni kat sini. Kekuatan dia bawa kat sini. Ataupun dikekal di situ. Kita tak tahu. Tapi, all in all, minimum kekal kecuali KPDN bertambah. Maksimum, macam saya katakan tadi. So, terpulanglah. Kita nak melihat esok hari. Kita tunggu sama-sama. Lepas kes court saya. Habis kat situ.